Hari ini, kita berkumpul untuk merenung dan merayakan perkembangan luar biasa yang telah dialami oleh Keuskupan Agung Kota Kinabalu. Keuskupan ini telah melalui transformasi yang pesat bukan hanya dari segi pembangunan infrastruktur, tetapi yang lebih penting lagi dari segi pertumbuhan iman dan jumlah umat Katolik yang semakin bertambah. Dengan populasi seramai 1,8 juta orang di seluruh kawasan ini, umat Katolik kini dianggarkan seramai 246.229 orang. Ini merupakan satu pencapaian yang sangat membanggakan. Kita telah menyaksikan pertumbuhan yang signifikan dalam komuniti Katolik dengan kini terdapat 23 paroki dan 309 gereja luar bandar atau outstasi. Keberkatan ini disertai dengan peningkatan jumlah umat melalui pembaptisan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, seramai 1.588 orang dewasa dan kanak-kanak berumur 7 tahun ke atas telah dibaptis, diikuti oleh 1.578 kanak-kanak berusia 1 hingga 7 tahun serta 1.009 bayi. Ini adalah tanda kehadiran Tuhan yang terus membimbing dan menguatkan komuniti kita. Selain daripada itu, jumlah paderi kita juga telah meningkat, kini mencecah 44 orang, dibantu oleh 90 orang religious sisters dan 6 religious brothers. Pada masa ini, kita juga mempunyai 12 orang seminarian yang sedang menempuh perjalanan panggilan mereka, serta 12 orang katekis sepenuh masa, 400 katekis separuh masa, dan 2.090 orang sukarelawan yang komited menyokong pelayanan pastoral. Segala pencapaian ini bermula daripada satu titik, daripada perjalanan iman yang dihidupkan oleh generasi terdahulu. Namun persoalannya, di manakah semua ini bermula? Bagaimanakah ia berkembang menjadi seperti yang kita saksikan hari ini? Marilah kita bersama-sama menyelami sejarah yang penuh dengan rahmat dan perjuangan ini, agar kita dapat lebih memahami dan menghargai warisan iman yang berharga ini. Misi pertama di Borneo, warisan Monsignor Cotteron. Inilah permulaan sebuah kisah tentang iman, pengorbanan, dan harapan di tanah Borneo. Pada 4 September tahun 1855, Paus Pius yang ke-9 mengambil langkah bersejarah dengan menubuhkan Prefektur Apostolik Labuan dan Borneo, menjadikan kawasan ini sebagai misi baru untuk gereja Katolik. Dengan penuh tekad, Paus melantik Monsignor Don Carlos Cotteron sebagai Prefek Apostolik pertama, individu yang akan membawa cahaya Injil ke rantau yang masih belum diterokai oleh gereja. Pada 14 April tahun 1857, Monsignor Cotteron tiba di Labuan, memulakan misi besar ini dengan penuh dedikasi. Hanya 2 hari kemudian, pada 16 April, beliau secara rasmi membuka mission di Labuan dengan bantuan 2 padri dari Order Milan Foreign Mission, Father Antonio Riva, Father Ignacio Borracci. Mereka mula menanam benih iman di tanah Borneo. Sebuah gereja didirikan di Teluk Gaya, simbol awal kehadiran Katolik di Borneo. Dari situ, Monsignor Cotteron terus berusaha menyebarkan Injil ke seluruh pulau-pulau sekitarnya. Namun, cabaran tidak berhenti di situ. Pada tahun 1860, Father Riva dan Father Borracci dipindahkan ke Hong Kong, meninggalkan Monsignor Cotteron seorang diri untuk meneruskan misi. Dengan keberanian yang tidak berbelah bagi, beliau telah berhikmat walaupun kesorangan hingga akhirnya kembali ke Rom pada Desember tahun 1879. Beliau meletakkan jawatan dan meninggal dunia pada 12 Mac tahun 1880
membawa bersamanya kisah seorang misionaris yang mengorbankan segala-galanya demi Injil. Namun, benih yang ditanamnya di tanah Borneo akan terus tumbuh, memberi kehidupan baru kepada kepercayaan Katolik di rantau ini. Misi Borneo, kisah pengorbanan dan harapan. Pada 19 Mac tahun 1880, lembaran baru dibuka dalam sejarah Gereja Katolik di Borneo. Setelah serah terima rasmi, Mill Hill Missionaries of Saint Joseph menerima tanggung jawab besar untuk meneruskan misi penginjilan di tanah yang belum dijelajahi ini. Dipimpin oleh Uskup Herbert Von, 4 padri yang berani, Father Aloysius Gossens, Father Edmund Dunn, Father Daniel Kilty, dan Father Thomas Jackson dihantar untuk melaksanakan tugas yang penuh cabaran ini. Namun, tahun-tahun pertama mereka di Borneo penuh dengan kesukaran. Mereka berhadapan dengan halangan bahasa, kesulitan berkomunikasi, kekurangan dana, dan ancaman penyakit tropika yang meragut banyak nyawa. Alam Borneo yang mempesona tetapi berbahaya benar-benar menguji ketahanan para misionaris ini. Namun, walau apapun cabarannya, mereka tetap berpegang teguh kepada misi mereka, membawa kabar gembira Yesus Kristus kepada penduduk setempat. Pada tahun 1885, Monsignor Jackson mengambil keputusan penting. Beliau menjemput para biarawati dari kongregasi Religious Wanita Franciscan Missionaries of Saint Joseph dari England untuk membantu dalam pendidikan anak-anak perempuan serta katekesis kaum wanita. Dengan kehadiran para biarawati ini, misi penginjilan di Borneo berkembang. Wanita dan kanak-kanak perempuan diberikan pendidikan dan ajaran agama yang selama ini terhad untuk mereka. Usaha ini menjadi tunjang kepada perkembangan gereja Katolik di Borneo. Selepas 14 tahun berkhidmat, Monsignor Jackson memutuskan untuk mengundurkan diri. Pada 20 Oktober tahun 1895, beliau meletakkan jawatan dan kembali ke England. Perpisahan ini bukanlah pengakhiran, tetapi satu warisan besar yang akan terus mekar di tanah Borneo. Jejak penginjilan di Borneo, warisan Monsignor Wachter dan Missionaries Mill Hill. Pada 4 Mei tahun 1897, seorang tokoh baru muncul dalam sejarah misi penginjilan di Borneo. Father Edmund Dunn dilantik sebagai prefek apostolik ketiga, membawa harapan baru dalam menyebarkan Injil di tanah yang luas ini. Di bawah kepimpinan beliau, mission-mission baru mulai tumbuh di berbagai sudut Borneo, dari Labuan hingga ke Papar, dari Cheselton hingga ke Kudat, dan seterusnya ke Tawau. Setiap tempat menyaksikan kehadiran gereja baru yang menjadi pusat kehadiran rohani bagi penduduk setempat. Pada tahun 1921, para Padri Mill Hill memandang masa depan gereja di Borneo dan mencadangkan kepada Rome agar prefektur ini dinaik taraf menjadi vicariate. Namun, keputusan penting dibuat pada 7 Februari tahun 1827. Prefektur Borneo dibahagikan pada 2 kawasan, Prefektur North Borneo yang merangkumi Sabah, Labuan dan Brunei, dan Prefektur Kuching yang meliputi Sarawak. Ini menandakan langkah besar dalam struktur gereja di tanah ini. Dengan pembahagian ini, seorang pemimpin baru diperlukan. Pada 26 Julai tahun 1927, Father August Wachter dilantik sebagai prefek apostolik bagi North Borneo, Labuan dan Brunei. Pinampang dijadikan pusat pentadbiran dan Monsignor Wachter segera memulakan misi besar untuk mengukuhkan kehadiran gereja di seluruh wilayah ini. Monsignor Wachter bukan sekadar pemimpin, tetapi juga seorang misionaris yang gigih. Beliau berjalan kaki merentasi hutan,
berbasikal di laluan berbukit, menaiki kereta api dan berperahu di sepanjang sungai untuk menjangkau umat di pelbagai tempat. Di bawah kepimpinan beliau, misi-misi baru dibuka di Inanam, Tambunan, Tuaran, Beaufort, Mempakut, Tenem, dan Keningau. Setiap misi baru ini membawa semangat baru kepada komuniti Kristian di seluruh North Borneo. Namun, pengembangan ini tidak hanya berakhir dengan pembinaan gereja. Monsignor Wachter juga mempunyai visi yang lebih besar, yaitu membina asas untuk kongregasi religius tempatan. Pada 9 November tahun 1934, beliau mendapat kebenaran dari Rome untuk menubuhkan kongregasi baru. Dengan bantuan Franciscan Missionary of Saint Joseph, The Franciscan Sisters of the Immaculate Conception ditubuhkan pada tahun 1936, dan pada 20 Jun tahun 1941, 4 novis pertama membuat kaul mereka di konven Saint Mary Sandakan. Namun, impian ini terhenti seketika apabila Perang Dunia Kedua melanda. Jepun menjajah Borneo dari tahun 1942 hingga tahun 1945, mengganggu segala kegiatan misioneri. Semua misioneri ditangkap, kecuali mereka yang memegang paspor Itali dan Jerman. Pada Mei tahun 1945, Monsignor Wachter bersama 8 misioneri Mill Hill ditangkap dan dibawa ke Tenem. Mereka tidak pernah kembali, mengorbankan diri mereka demi penyebaran Injil hingga ke akhir hayat. Kebangkitan misi membina semula iman di Borneo selepas perang. Selepas Perang Dunia Kedua, misi Borneo melalui tempo peralihan. Father Arnold Verhoeven mengambil alih pentadbiran sementara menunggu pelantikan prefek apostolik yang baru. Pada 18 Januari tahun 1947, Paus Pius yang ke-12 melantik Father James Bowes sebagai prefek apostolik. Dilahirkan pada 19 Jun tahun 1903 di Leiden, Holland. Monsignor James Bowes ditabiskan sebagai Padri Mill Hill pada 17 Julai tahun 1927 dan belayar ke Borneo pada tahun yang sama untuk memulakan misinya. Di bawah kepimpinan Monsignor Bowes, misi penginjilan di Borneo bangkit semula. Beliau mengambil inisiatif untuk membangun semula gereja-gereja, sekolah-sekolah dan konven-konven yang telah hancur akibat peperangan. Usahanya membuahkan hasil, dan pada 14 Februari tahun 1952, Vicariat Jesselton dinaikkan taraf menjadi sebuah vicariat penuh. Monsignor James Bowes kemudian dilantik sebagai vikar apostolik pertama dan ditabiskan sebagai uskup pada 1 Mei tahun 1952. Semasa pentadbirannya dari tahun 1952 hingga tahun 1970, misi di Borneo berkembang dengan pesat. Bilangan paderi dan paroki meningkat kepada 27, di samping pembinaan 38 sekolah rendah dan 19 sekolah menengah misioneri. Usaha penginjilan ini menjadi lebih berkesan dalam membentuk masyarakat Katolik yang kuat dan berakar umbi di Borneo. Pada 16 September tahun 1963, Borneo Utara secara rasmi menjadi Sabah apabila Malaysia dibentuk. Beberapa tahun kemudian, pada 30 September tahun 1968, Jesselton ditukar namanya menjadi Kota Kinabalu, menandakan babak baru dalam sejarah misi di Sabah. Transformasi Gereja Sabah, era Uskup Peter Chung dan kebangkitan tempatan. Pada bulan September tahun 1970, Paus Paulus yang ke-6 membuat keputusan penting dengan melantik Father Peter Cheong Hong Teng dari Miri sebagai uskup co-tutor
kepada Uskup James Bowes. Dengan penuh kesyukuran, Father Peter ditabis di Cathedral Sacred Heart pada 15 November tahun 1970, memulahkan langkah baru dalam sejarah gereja di Sabah. Pada 1 Ogos tahun 1972, Uskup James Bowes meletakkan jawatan dan Uskup Peter Cheung mengambil alih sebagai uskup utama, menandakan era baru dalam pembangunan gereja tempatan. Namun, cabaran besar menanti Uskup Peter. Kerajaan tempatan tidak membenarkannya menetap di Sabah, memaksanya untuk berulang-alik antara Sabah dan Brunei setiap 2 minggu. Walaupun sering hadir di Sabah, beliau menghadapi halangan besar apabila permohonan pas kerja beliau sering ditolak. Di bawah pimpinan Uskup Peter, Gereja Sabah menghadapi masa-masa sukar. Pada awal tahun 1972, tindakan anti-missionary oleh kerajaan menyebabkan beberapa missionaries diusir, dipaksa meninggalkan Sabah dalam masa 2 minggu. Ada di antara mereka yang dihantar pulang secara paksa. Krisis ini menyebabkan jumlah padri di Sabah merosot dari 60 ke hanya 16 orang, meninggalkan kekosongan besar dalam kepimpinan gereja. Namun, dalam menghadapi segala kesukaran ini, pengalaman pahit ini ternyata menjadi berkat. Gereja tempatan terpaksa belajar untuk berdikari dan menguatkan asasnya. Uskup Peter dengan kebijaksanaan dan semangatnya mendorong ramai untuk menyahut panggilan sebagai padri dan religius serta meningkatkan penglibatan umat awam. Perubahan ini membawa kepada penubuhan PAX, Perlembagaan Pastoral Gereja Katolik di Sabah. Persidangan pertama PAX diadakan pada 11 hingga 12 April tahun 1971 yang berjaya mengatasi banyak isu pastoral di vikariat ini. Melalui PAX, Uskup Peter Cheung mengarahkan gereja Sabah menuju ke arah peneguhan dan pembaharuan, menyemai benih perubahan yang berakar dalam semangat dan komitmen kepada iman Katolik. Evolusi gereja Sabah dari Vikariat Apostolik ketiga keuskupan. Pada 29 September tahun 1975, perubahan besar berlaku dalam sejarah gereja Sabah apabila Father Simon Fung dilantik sebagai Vikariat Apostolik di kota Kinabalu menggantikan Uskup Peter Cheung. Beliau ditabis sebagai uskup pertama dari Sabah pada 14 November tahun 1975, menandakan titik permulaan penting dalam perjalanan keuskupan ini. Pada 31 Mei tahun 1976, Vikariat Kota Kinabalu dinaik taraf menjadi sebuah keuskupan, menyaksikan gereja Sabah memasuki era baru sebagai entiti yang berdiri sendiri. Di bawah pimpinan Uskup Simon Fung, gereja Sabah mengalami perkembangan yang pesat. Beliau memulakan banyak inisiatif baru, termasuk membuka stasi-stasi baru dan melancarkan proyek pembangunan fisikal keuskupan. Puncaknya pada 19 Mei tahun 1977, di mana Uskup Simon Fung ditabalkan sebagai uskup pertama keuskupan Kota Kinabalu. Pada tahun 1981, Keuskupan Kota Kinabalu merayakan 100 tahun kedatangan kabar gembira ke Sabah. Sambutan ini berlangsung pada 21 November tahun 1981 bertepatan dengan Pesta Kristus Raja, di mana Uskup Simon Fung mendedikasikan gereja baru, Cathedral Sacred Heart. Pencapaian ini bukan sahaja memperkukuh hubungan antara gereja dan kerajaan, tetapi juga mengiktiraf dedikasi dan pengorbanan yang telah dilakukan dengan Ketua Gereja Katolik dianugerahkan pingat Datu sebagai penghargaan. Sayangnya, pada 11 November tahun 1985,
Uskup Simon Fu meninggal dunia pada ulang tahun ke-10 beliau sebagai uskup. Tempatnya diambil alih oleh Father John Lee yang ditabis sebagai uskup pada 26 Jun tahun 1987. Uskup John Lee meneruskan usaha-usaha yang telah dimulakan dengan memberi tumpuan kepada pembangunan rohani. 2 Februari tahun 1993 adalah hari penting apabila Sri Paus Yohanes Paulus II mengumumkan pelantikan uskup bagi keuskupan baru Keningau. Monsinyur Cornelius Piong menjadi uskup pertama pada 6 Mei tahun 1993 di Gereja St. Francis Xavier Keningau. Ini menandakan penambahan keuskupan baru yang memberi lebih banyak tumpuan kepada keperluan pastoral tempatan. Pada 5 hingga 9 Jun tahun 1996, Keuskupan Kota Kinabalu mengadakan bengkel perancangan pastoral pertama di Retreat Center Bundu Tuhan yang dipimpin oleh Father Emmanuel Guazon dari Filipina. Pelan Pastoral Diocese DOPP dilancarkan pada 16 September tahun 1997 di Cathedral Sacred Heart yang menggariskan strategi baru untuk menghadapi cabaran milenium ketiga. 18 Oktober tahun 2002 adalah hari penting apabila Uskup John Lee membubarkan lembaga pengarah PEX dan menubuhkan Majlis Pastoral Keuskupan untuk memastikan gereja terus proaktif dan membimbing generasi baru ke arah masa depan sambil mengekalkan nilai-nilai Injil. Perkembangan berterusan berlaku dengan penubuhan Keuskupan Sandakan pada 16 Julai tahun 2007 dengan Father Julius Dusin Gitom dilantik sebagai uskup pertama. Pentabisan keuskupan dan Uskup Julius Dusin Gitom berlangsung pada 15 Oktober tahun 2007 di Gereja St. Mary Sandakan. Kini Sabah mempunyai 3 keuskupan, Kota Kinabalu, Keningau dan Sandakan, menunjukkan kemajuan dan pertumbuhan yang berterusan dalam perjalanan iman di Sabah. Transformasi Keuskupan Kota Kinabalu dari keuskupan ke Keuskupan Agung. Pada tahun 2008, sebuah peristiwa bersejarah berlaku dalam perjalanan Gereja Sabah apabila Paus Benediktus yang ke-16 menaik taraf Keuskupan Kota Kinabalu menjadi Keuskupan Agung Metropolitan. Dengan penstrukturan ini, Kota Kinabalu menjadi pusat metropolitan dengan 2 keuskupan, Keningau dan Sandakan. Uskup John Lee dilantik sebagai Uskup Agung pertama, menandakan tahap baru dalam perkembangan gereja tempatan. Pada 21 Jun tahun 2010, Paus Benediktus yang ke-16 melantik Father John Wong Sukau sebagai Coadjutor Uskup Agung. Father John Wong yang ditabis sebagai uskup pada 1 Oktober tahun 2010 menjadi pengganti Uskup Agung John Lee pada 24 Januari tahun 2013 selepas bersarah pada Desember tahun 2012. Uskup Agung John Wong memimpin dengan semangat baru untuk menghadapi cabaran yang dihadapi gereja. Semasa persidangan PEX tahun 2015, Uskup Agung John Wong mengenal pasti 3 isu utama yang menjejaskan gereja: sikap tidak peduli, sekularisasi, dan berpolitikan agama. Beliau memperkenalkan penekanan pastoral untuk mengatasi isu-isu ini dengan pendekatan menuju ke dalam, menjadi kecil, dan menuju keluar. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuatkan komitmen iman di kalangan umat dan memperluas misi gereja. Pada persidangan PEX 2018, perwakilan dari seluruh keuskupan agung melaporkan kemajuan dalam pelaksanaan strategi transpastoral di paroki masing-masing. Walaupun terdapat kemajuan yang jelas, masih banyak usaha yang perlu dilakukan untuk menangani isu-isu sikap tidak peduli, sekularisasi, dan berpolitikan agama. Dalam ucapan penutupnya,
Uskup Agung John Wong menggesa semua paroki untuk kembali fokus kepada visi dan misi keuskupan sambil melaksanakan strategi transpastoral yang telah dipersetujui. Perjalanan Gereja Sabah dari keuskupan kepada keuskupan agung menunjukkan ketahanan dan komitmen yang mendalam dalam menghadapi cabaran zaman moden sambil terus melayani dan mengembangkan iman di kalangan umat. Konvensyen Pastoral Malaysia 2026 menyatukan Gereja Katolik di Malaysia. Pada tahun 2026, 9 keuskupan di Malaysia akan bersatu dalam Konvensyen Pastoral Malaysia, sebuah acara penting dengan tema Gereja Katolik di Malaysia berkumpul sebagai paderi, religius dan umat awam untuk merayakan, mendengar dan berjalan dalam terang Tuhan. Acara ini bertujuan untuk merayakan kekayaan budaya di Sabah, Sarawak dan Semenanjung serta menjalin hubungan lebih erat di seluruh Malaysia. Dalam konvensyen ini, peserta akan berkumpul untuk berkongsi pengalaman dan mendengar tentang pertumbuhan secara inisiatif pastoral. Fokus utama adalah untuk menangani cabaran yang mempengaruhi gereja, keluarga, masyarakat, dan ekologi. Ini adalah kesempatan untuk menjangkau lebih jauh, bukan hanya dalam konteks tempatan di Sabah, tetapi di seluruh Malaysia sebagai satu komuniti gereja Katolik. Tetapi, bagaimana perkembangan dan sejarah ini dapat membantu kita dan gereja? Mengapa semua ini perlu dinyatakan? Kemana arah pembangunan ini? Dengan misi yang kreatif dan inklusif, kita diundang untuk peka terhadap cabaran yang dihadapi oleh gereja sambil berjalan bersama dengan hati dan fikiran yang terfokus pada kesejahteraan gereja Malaysia. Marilah kita bersatu dalam misi ini, menguatkan semangat kerjasama dan iman kita, serta menjadikan konvensyen ini sebagai wadah untuk memperteguh komitmen kita terhadap panggilan pastoral. Dengan bersama-sama merayakan keberagamaan dan keindahan budaya, kita dapat mengukuhkan ikatan kita sebagai satu gereja Katolik di Malaysia bertekad untuk menghadapi cabaran dengan dedikasi yang penuh. Marilah kita melangkah bersama dalam perjalanan ini, memupuk semangat inklusif dan peka terhadap keperluan umat demi membina masa depan gereja yang lebih cerah dan penuh makna.